Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cik Yad dan Cik Bon di dalam segmen inspirasi pada petang ini. So, apa khabar anda hari ini? Apa khabar anda semua? So, kami sentiasa mendoakan anda berada dalam keadaan sihat walafiat. And those yang kurang sihat, kami sentiasa mendoakan anda cepat-cepat sembuh. Dan kalau anda self quarantine, sentiasa orang kata apa, kami doakan supaya anda cepat sembuh. InsyaAllah. And sebenarnya hari ini di dalam segmen inspirasi kita nak berkongsi lagi dengan another concept. Orang kata kalau kita tak tengok maka kita tak jatuh cinta. So di dalam segmen inspirasi ni sebenarnya kita berkongsi berkenaan dengan konsep-konsep, dengan orang kata dengan reka bentuk. Lepas tu juga mungkin kita akan berkongsi juga dengan gambar-gambar. Mungkin kita akan buat review berkenaan dengan apa sahaja yang berkait dengan reka bentuk rumah impian anda. So tapi sebelum
Okey, kita dah kembali. So nak tanya sama ada suara kami ni didengari ataupun tidak. Okey. So mohon maaf banyak-banyak disebabkan oleh masalah teknikal sebentar tadi. Kita dah bercerita hampir 10 minit. Nasib baiklah Cik Bob memberitahu sebenarnya suara kami tidak didengari. So terima kasih kepada Cik Bob sebab memaklumkan kepada kami. So sebenarnya Cik Ya ulang baliklah sebenarnya. Hari ni sebenarnya kita nak berkongsi berkenaan dengan another konsep. Konsep rumah yang boleh dimasukkan dalam rumah impian kita di reka bentuk tersebut. So ini adalah konsep orang kata ada dia punya sejarah dia punya kenapa dia diwujudkan ataupun kenapa konsep ini diterapkan di dalam rumah impian. Lagi sekali terangkan balik sebab apa. So sebenarnya hari ni kita nak berkongsi berkenaan dengan konsep industrial. Okay, so konsep industrial ni dia bermula dia sebenarnya dia ada sejarah dia, sejarah lamanya, tapi dia bukannya bermula di Malaysia. Dia bermula di negara Euro. Daripada revolusi industri, waktu revolusi industri di negara-negara Eropah dahulu. Sebab dekat sana kan dia punya industri dia kan dah berkembang sejak daripada awal 1900 lagi. 1900. Lepas tu bila penghujung revolusi industri berlaku, orang kata apa, ekonomi tu pelang, dah jatuh. So ada banyak sangat bangunan-bangunan, maksudnya bangunan-bangunan fabrik lah, kebanyakannya di Euro kan, dia terbengkalai dan macam dah tak berfungsi dah. So apa yang dilakukan oleh arkitek di sana sebenarnya dia propose kepada owner, kepada bangunan tersebut untuk nak revamp balik, nak ubah suai bangunan kilang itu kepada bangunan pejabat pada ketika itu. Dia belum lagi untuk tempat-tempat tinggal ni belum lagi. Dia hanya untuk nak ubahkan daripada kilang fabrik yang dah terbiar tu, so dia ubah kepada bangunan pejabat. Pada ketika lah itu pada tahun 1950-an. Okay. So benda ni dia membawa sampailah tahun 2000. Tahun 2000 dia mula merebak di banyak negara. Banyak negara dia dah mula popular dah konsep industri ni. Konsep industri ke ataupun konsep penjimatan tu? Maksudnya bangunan terbiar kita convert, kita buat office. Dia lebih kurang sama lah, tapi dia dinilaikan balik, diberi estetik balik. Supaya dia nampak lebih menarik, lebih orang kata bila tengok bangunan, ialah bangunan terbiar kan. Bila tengok bangunan terbiar ni, dia tak sama dengan kalau kita nak tengok bangunan-bangunan yang baru. Orang kata bangunan baru tu dia lebih menarik berbanding dengan bangunan yang terbiar. Okay. So designer dia ambil langkah sebenarnya membantu sebenarnya mengestetikkan balik, mencantikkan balik bangunan yang terbiar. That's why lah wujudnya konsep industri tu. So bagaimana dengan penerimaan orang bila dia buat macam tu? Penerimaan orang pada mulanya dia macam agak, yalah biasalah kan benda baru. Kalau orang benda baru ni orang kata apalah benda ni dah lah tak berplaster, tak bercat, lepas tu hitam je. Duduk pun rasa macam orang kata duduk dekat rumah macam rumah terbiar, rumah hantu macam tu lah. Ini tak sama macam yang nenek-nenek tok moyang kita biasa buat kan. Nenek-nenek tok moyang kita kalau rumah kayu gah. Kalau orang kata tangga batu gah, semuanya gah-gah. Tapi bila masuk je konsep industrial, dia banyak kepada konsep yang orang kata lebih ini menentang resam kita. So dia agak berbeza sebenarnya konsep tu. Tapi konsep tu dia mula diterima di Malaysia. Okay. Kebanyakan di Malaysia masa tu bermulanya konsep-konsep industri ni dia mula popular pada tahun 2000. 2000 lepas tu once dia pergi ke tahun lagi satu dekad tu 2010 dah mula banyak sehingga sekarang. Kalau macam dekat Malaysia bila kita cakap pasal konsep industrial tu ada contoh dekat mana? Konsep industrial contohnya banyak di KL lah sebenarnya kalau kita perasan. One of dia adalah tak silap Cik Yat, satu bangunan di Bukit Bintang.
Okay. Nah, satu bangunan di Bukit Bintang di berhadapan je dengan Lot 10 tu, ada satu bangunan yang dia berkonsepkan industrial. Kalau dekat luar, kalau siapa pernah pergi ke Bukit Bintang, saya tak ingatlah nama bangunan tu apa. Tapi dia bertentang dengan Lot 10 tu. Lepas tu dia punya surface dia ditukarkan kepada, diambil balik dia punya dinding asal dia iaitu brick. Lepas tu dia banyakkan letak konsep-konsep, ada Sekarang unsur-unsur besi. Dia dah letak skin cermin Dia letakkan cermin dekat situ. So kita nampak sangat konsep industrial dibangkitkan di area-area seperti tu. Masa tu kita bangkitkan banyaklah daripada commercial building. Okay, dan orang kata apa, macam kalau kata dekat Perak dekat ada tempat yang kawasan timah tu dekat mana? Kawasan timah? Kawasan timah. Kalau tapi ada kalau kita selalu view dekat Airbnb ataupun dekat booking.com tu, kita mungkin familiar dengan satu macam tempat nama Sekeping ke apa. Sekeping ada nama macam Chinese name. Tempat tu memang industrial punya konsep, tapi dia memang dia jauh, dia pekan yang dulu mati lah orang kata apa, sebab dulu dah orang buat bilik timah dekat situ, tapi memang cantik. So dalam konsep industri ni, macam mana kita nak tahu sebenarnya dia adalah konsep industri, dia ada beberapa lah orang kata elemen yang menentukan dia adalah konsep industri. Okay. Salah satunya lah daripada segi penggunaan warna. Warna-warna dalam industri, konsep industri ni banyak kepada warna monokrom. Tahu tak warna monokrom tu apa? Dia bukan, kalau cat bukan jenis gloss lah maksud dia? Bukan, dia bukan. Warna monokrom ni kalau kata siapa background dia designer ke kan, ataupun memang background dia adalah orang-orang graphic design ke, warna monokrom adalah warna hitam putih. I see. Warna hitam putih kelabu adalah warna monokrom sebenarnya. So itu adalah warna yang diterapkan di dalam konsep industrial. Macam warna Fahabina. Warna Fahabina adalah warna monokrom. Kita punya logo terbaru kita kepada warna monokrom. Dia lebih bold, macam tu lebih kurang. So lagi satu warna-warna yang ada dekat dalam industrial adalah warna-warna natural tu sendiri. Material tu punya warna. Contohnya kayu tu, warna dia apa? Itulah warna dia. Kita tak ambil kayu tu, kita cat colour lain, colour hijau. Tak ada. Ataupun kalau kata colour konkrit. Memang colour dia, colour konkrit tu, colour yang tu lah dia. Dia bukannya ada plasterkan balik ke apa ke. Tak ada. Dia macam tu. Bare. Dia bare. Ataupun macam besi. Orang kata gunakan besi tu kan, mestilah dia ada anti-rust kan. So warna-warna anti-rust selalunya warna hitam. Itu dia biarkan warna macam tu. Then sometimes kita tengok ada besi yang sometimes dia dah dia nampak yang colour ada rusted tu. Lepas tu dia orang ambil yang clear tu untuk sapu kat atas tu supaya colour yang original tu remain dekat bawah. Dia sama juga macam kalau kita nampak kayu kan, yang nampak macam dah fungus tu. Dia dibiarkan sebenarnya colour tu. Maknanya itu adalah colour natural untuk material tu. Maknanya dia tak ada perubahan daripada segi colour. And even brick pun, macam brick kan, kadang-kadang brick kan ada yang colour macam oranye, ada yang colour macam putih nak ke oranye. Dia biarkan colour bahan tu sendiri. Dia tak ada tambah-tambah dengan colour cat-cat tu, tak ada. Itu adalah konsep industrial sebenarnya. Jadi maksudnya konsep industrial ni kalau kata untuk bangunan baru tu tak nak bagus ke tak bagus tu, sometimes kadang-kadang kita tengok ada company contoh macam Suzuka, dia akan treat kan supaya nampak seperti nampak seperti lah. Kadang-kadang kan orang macam susah nak menerima benda yang terlalu bare. Terlalu macam kosong. Konkrit tu kan kadang-kadang dia akan nampak macam lubang-lubang. Lepas tu dia nampak macam dia punya batu-batu dia terkeluar sikit. Lepas tu dia punya termination dia di antara kayu dengan kayu kan, mestilah konkrit kita akan terkeluar macam ada line macam tu kan. Betul. So dia nampak tak even. So ada juga company sebenarnya
dia buat dia punya treatment dia nampak seperti macam simen, macam simen ke macam konkrit ke, dia untuk dikeluarkan macam tu, tapi dia still tak nampak dia punya, adalah nampak sikit, nampaklah dia punya kekemasan tu, tapi untuk menjadikan dia konsep industrial 100% tu dia tak ada. Sebab industri tu dia daripada asal lah. Betul, benda yang daripada asal, yang benda bahan yang dia punya colour dia yang tersendiri, yang itulah colour dia. Itu salah satu elemen yang ada dalam konsep industrial. Wow. So kalau kita adalah jenis yang macam bold, macam orang kata banyak yang suka colour-colour macam ni adalah orang lelaki. Dia nak colour tu dia rough macam orang contoh macam industri macam kadang-kadang dulu-dulu kan slogin pun orang pakai dekat dalam orang buat lombong macam tu, dia nak colour rough macam tu. Colour rough dia selalunya industrial ni dia dikaitkan dengan maskulin. Dan saya ingat saya tengok review untuk rumah yang di uplift di upgrade, kalau tak silap No Infinity lah buat dekat PJ, rumah kala hitam. Tapi bahagian dalam tu dia punya para ke apa semua tu dia pakai balik kayu tu, dia memang susunan dia tu dia memang bagi tak even, dia kata memang dia nak macam tu. Dia boleh dikatakan, orang kata berkonsepkan macam masculine, berbentuk rustic, berbentuk vintage. Itulah industrial. So itu salah satu elemen yang ada dalam industrial. So elemen-elemen yang lain adalah penggunaan bahan dia yang dekat dalam industrial. So kalau kita tengok dekat kilang-kilang kan, kalau dekat kilang-kilang apa yang kita nampak? Dia punya bila nak bannernya satu bangunan kilang tu. So kebanyakannya apa yang kita nampak adalah besi. Besi kita akan nampak, kaca kita akan nampak, aluminium kita akan nampak. Lepas tu kita akan nampak kayu juga. Kayu pun adalah salah satu bahan yang digunakan untuk konsep industrial. And benda-benda recycle. Okay. Contoh macam kayu pellet tu. Kayu pellet tu sebenarnya kadang-kadang kalau orang tu lebih kreatif, dia akan buat jadikan meja, mungkin dia boleh jadikan kerusi, mungkin dia boleh jadikan sebagai feature wall dekat tempat rehat mungkin. So dia ada banyak penggunaan yang dia boleh gunakan dalam bahan-bahan recycle and diterapkan. Macam sekarang ala-ala cafe hipster macam tu lah. Betul, dia lebih kurang lah macam kafe-kafe hipster macam tu. Tapi tak semua orang sebenarnya jiwa dia adalah jiwa industrial. Betul. Kalau jenis pula kontrol ayu punya, macam mana lah. So konsep industrial ni kalau anda perasan, sebab dia punya penggunaan warna dia tu adalah warna orang kata hitam putih, warna-warna yang bare macam tu kan. So pencahayaan lampu tu dia kena memainkan peranan untuk nampakkan, nak menaikkan lagi dia punya design untuk industrial tu. Tapi rasa senang untuk dinaikkan sebab macam color monochrome and then suddenly kalau kita letak satu pokok hijau, dia akan naik. Terus naik. Betul. Itulah keistimewaannya pada konsep industrial ni. So lagi satu benda-benda yang dia dibiarkan di dalam industrial tu adalah orang kata laluan pipe elektrik tu. Dia tak tanam tau dekat dalam dinding. Dia akan keluarkan lalu dekat dinding, tapi dia bukanlah pakai PVC. So dia akan pakai pipe GI, pipe galvanized tu kan. Dia akan keluarkan situ, even soket dia pun berbeza, jenis soket dia adalah soket galvanized juga. Lepas tu kadang-kadang kalau kita perasan, dia punya ducting aircon pun nampak, dia punya konduit-konduit untuk lampu pun nampak. Itulah konsep industrial. Okay. Kalau kata jenis dinding tu dia tak cat, dia simen saja, nampak tekstur simen tu. Simen dia minyak. Dia minyak. So itu adalah industrial. Itu adalah sebenarnya di antara yang kita boleh kenal bagaimana kita nak mengenali sebenarnya konsep industrial.
So ini sebenarnya Cik nak berkongsi gambar-gambar, orang kata rumah-rumah ataupun bahagian dalaman, sebab kebanyakan industri ni dia diterapkan di dalam hiasan dalaman. Okay. Tapi ada juga sebenarnya dia buat penggunaan tu di kita punya exterior kita, tapi dia tak terlalu heavy sangat. So ini Cik boleh Cik tunjukkan gambar-gambar. And lagi satu, sekarang ni orang lebih suka buat berbentuk industri ni menggunakan kontena. Itu pun adalah salah satu orang kata berkonsepkan industrial. Tapi kalau dia cat kontena tu color macam kuning, kalau macam hijau macam tu. Itu dia improvise kan untuk Dia menjadi modern kan? Dia memodernkan, sebab konsep-konsep ni dia kita boleh memodernkan dia. Ada yang modern industrial, ada yang modern traditional, ada yang modern oriental. So basic konsep ni yang sekarang ni Cik sebut adalah dia punya basic dia. Tapi kalau untuk sebab ialah kadang-kadang kita pun tak boleh nak terima industri tu secara total kan. Nanti orang kata nampak macam orang malas. So kita masukkan juga konsep moden ke dalam konsep industri tersebut supaya dia menaikkan lagi design untuk industri tersebut. So ini Cik tunjuk gambar. So ni sekejap ini adalah salah satu bentuk, orang kata bentuk rumah yang berkonsepkan industrial. Anda perasan tak dia punya dinding dia masih kekal kan? Dia masih kekalkan warna brick tu. So warna brick kan dia bukan even tau. Dia tak kalau kata merah-merah je semua tak. Dia bukan artificial. Kalau macam yang sekarang ni orang guna yang keping tu kan. Dia terlalu nampak artificial. So kalau macam industrial dia punya colour brick tu, sometimes kan colour brick kan ada yang cerah sikit, ada yang gelap sikit, ada yang merah sikit, dia takkan sama rata. Itulah yang dia masukkan dalam konsep industrial tu. So means ini actual brick kan, bukan brick artificial yang dia betul. tampal dekat bahagian. Kalau yang macam tampal-tampal yang kebanyakan sekarang ni orang guna, itu adalah bentuk seperti brick tapi dia artificial lah. Maknanya bentuk yang ditiru seperti brick. Tapi kita akan nampak colour dia kan macam sama je semua. Dia setakat dilekat-lekat kan. Dia lekat dekat situ. So ini adalah salah satunya. So ini adalah kedua. Pokok dia tu kan, pokok. Okay, next. Nampak tak? Saya tak tahulah sama ada anda nampak ke tak. Sekejap. Ini yang dia tak tukar. Sekejap belum tukar. Ini pun salah satu bentuk bangunan, maknanya rumah yang berkonsepkan industrial. Kalau anda perasan dia punya dinding dia guna konkrit sahaja. Lepas tu dia punya bumbung dia gunakan besi and dia expose. Anda perasan dia punya pipe dia pun running expose sahaja. Ini adalah konsep industrial. So yang ini pun salah satu juga, ini sebenarnya rumah yang berada di rumah teres sebenarnya. So dia ubah suai menjadi konsep industrial. Dia uplift kan. Dia buat renovation. So dia tukar dia punya konsep rumah dia tu kepada konsep industrial. Cantik. So ini adalah salah satu lagi. Ini rasanya
brick yang dia guna ni adalah brick artificial. Sebab nampak tak, kita nampak macam lebih kurang sama je colour dia. Dia tak macam kalau brick yang betul, kalau kita beli brick yang batu bata tu kan, colournya tak macam ni. Colournya tak terlalu nampak macam orang kata sama. Tapi ini kita nampak walaupun random, tapi random dia macam dibuat-buat. Ini menggunakan yang jenis yang artificial, yang dia tampal tu. Dia sekeping nipis, dia tampal buat macam tiles. Tapi dia bentuk dia macam brick lah. So ini dia menggunakan kontainer. Berkonsepkan ada kontainer dekat sini, so dia punya bumbung dia guna besi, and dia banyak menggunakan cermin, and also kalau perasan industrial ni dia banyak buat dia punya opening dia besar-besar. Okay. Ini pun salah satu juga, salah satu konsep industrial dekat atas tu. Kalau anda perasan, dia menggunakan kontainer, and dia punya dinding dia menggunakan brick. Okay. Ini berada di Indonesia. So kalau perasan sebenarnya design Indonesia dia banyak dah towards kepada konsep-konsep industrial. Kalau rumah-rumah yang ada di Indonesia kebanyakannya di Jakarta, di Surabaya, di Bandung tu sendiri, dia dah mula design towards kepada industrial. Dia banyak design, dia punya designer dia menerapkan bukan semua yang berkonsepkan industrial, tapi diambil elemen tu untuk dimasukkan dalam design rumah impian di sana. So dia punya pagar tu pakai mesh halus-halus. Dia pakai mesh steel. So ini adalah salah satu konsep industrial. Even kalau kita perasan tembok dia pun dia menggunakan brick, dia tak plaster. So tapi kalau untuk daripada segi construction, untuk nak buat brick yang seperti ni, kadang-kadang dia mengambil masa dan dia memerlukan skill, especially dia punya mortar lah tu lah. Kadang mortar tu nak kena sama semua. So dia memerlukan skill sebenarnya untuk nak producekan dinding yang seperti ni. Okay, ini pun sebenarnya di Indonesia sebenarnya. Ini sebenarnya berada di Indonesia. Kalau perasan kiri kanan ni kan rumah teras kan, tapi dia roboh semua, dan dia bangunkan semula rumah ni berkonsepkan industrial. So kita perasan dekat depan tu memang dia bare saja, dia tak konkrit, and dia naikkan dia punya design dia dengan frame yang menggunakan besi keliling hitam. Design dia nampak gah, dengan dia letak pokok-pokok, lagilah nampak menarik dia punya design rumah dia. So at least dia memberi kita idea sebenarnya untuk kalau kita sebenarnya berminat, kita kadang-kadang kan kita tak tahu kita minat dengan konsep apa. So Tata sebenarnya kita ni adalah salah seorang yang berminat dengan konsep industri. Mana tahu mungkin masa kita pergi melancong, pergi berjalan-jalan, kita pernah duduk dekat tempat-tempat yang macam ni dan kita rasa benda tu suit dengan kita. So ini dekat belakang backyard. Ini pun salah satu lagi, ini di luar negara. So ini adalah bahagian dalaman, ID. So kalau perasan konsep industrial memang the best. Kalau kata dia punya ceiling tu kan, nampak tak ceiling line tu kan, nampak kotak-kotak tu, itu adalah, yelah bila kita letak plywood kan, kadang-kadang di antara plywood dengan plywood tu air simin keluar. Yang kotak-kotak tu sebenarnya adalah laluan sebenarnya air simin yang keluar. So tapi dia masih lagi menerapkan konsep industrial dekat sini. Sebab dia kebanyakan dia punya dinding dia punya ceiling dia biarkan expose macam tu. So jadi bila kita tengok macam ni pun kita tahu tak semua orang dapat adapt dengan orang kata dalam keadaan design yang macam ni. So ini pun salah satu lagi design untuk industrial. Dia berkonsepkan yang warna tadi yang Cik Ed sebut tadi, dia banyak kepada warna-warna monokrom dengan warna natural. Maknanya kalau kayu tu warna dia coklat, memang colour dia coklat. Macam tu. Dia tak ambil kayu tu, dia pergi tukar colour kuning ke, ataupun dia tukarkan colour pink ke, dia tak. Dia ambil colour natural untuk colour natural, colour asli lah, colour asli daripada colour kayu tu.
So ini pun adalah salah satu bahagian dalaman. Bahagian dalaman berkonsepkan industri. Nampak I-beam dia tu running. So ini pun bahagian kitchen dia, kalau dia designkan dengan dia punya tingkap besar dia, dengan dia punya frame dia, even dia punya apa tu? Dia punya tabletop dia pun menggunakan konkrit. Dia tak ada tiles kat situ. So ini pun salah satu juga yang dekat atas ni sebenarnya adalah bumbung. So di expo dia tak ada ceiling. Untuk industrial memang dia tak ada ceiling. Dia akan expose, even dia punya lampu-lampu dia pun kita akan nampak running pipe tu semua. Kadang ada yang berkenan, ada yang tak berkenan, ada yang akan nampak macam messinya, penuhnya, nampak pipe-pipe macam tu. Tapi ada yang boleh menerima design untuk industri. So selain daripada itu, ini pun adalah konsep industri. Cik laju ya. Ini pun konsep industri. Okey, habis. Banyak contoh yang diberikan. Jadi kalau kata maybe kita ada pasangan. Jadi kalau kata pasangan tu tak dapat nak adapt sangat dengan untuk konsep yang sebegini, jadi kita jangan jadikan konsep ni sebagai satu konsep yang dominan. Jadikan dekat tempat yang maybe kita selalu ada, macam contoh dekat kawasan kita buat kawasan bengkel kita ke, yang tu kita nak buat konsep industri kat situ pun tak apalah. Ataupun di ruang orang kata ruang pejabat rumah kita, macam sebab kita selalu bekerja dekat situ, kita selalu buat kerja. So kalau kita minat konsep industrial, dan mungkin konsep-konsep yang macam ni akan memberikan inspirasi kita dalam kita menjalankan kerja tu. So kita localizekan dia di tempat yang mana yang kita selalu berada. So tak adalah pasangan kita macam celing-celing, macam asyik konsep dia je, tak nak pun konsep I yang suka konsep English. Mula dia tanya dulu, kita tak nak pasang plaster ceiling ke rumah ni. Lepas tu dia tanya lagi, bila kita nak pasang plaster ceiling rumah ni? Lepas tu laras dia gunakan kuasa merajuk. Itu orang perempuan. Kalau kali pertama tak nak dengar, kali kedua tak nak dengar, kali ketiga dia akan menggunakan kuasa merajuk. Tapi macam Cik pun dia tak layan dah Cik Yat kalau merajuk. So Cik Yat pun kadang-kadang bila merajuk, aku pujuk sendirilah macam tu. So itu sebenarnya perkongsian kami berkenaan dengan konsep industri. So kalau anda adalah salah seorang peminat kepada konsep industri, ini adalah konsep yang terbaik untuk anda untuk diterapkan di dalam rumah impian anda. Mungkin anda boleh campurkan sedikit konsep industri tu kepada konsep yang lebih industri moden. So dia tak adalah terlalu nampak macam satu bangunan kilang macam tu kan. So kita boleh masukkan juga dengan konsep moden dekat situ untuk kita nak menaikkan lagi desain rumah impian kita. Dari segi long term, apakah konsep industri ni bagus? Daripada segi long termnya, kalau ikutkan daripada segi long term, sebenarnya konsep industri ni adalah salah satu konsep contemporary sebenarnya. So dia adalah trend. Bila dia trend, so mungkin dalam future mungkin lagi 10 tahun, akan lagi 20 tahun, dia akan nampak seperti bangunan yang ditinggalkan. Itu adalah konsep industri sebenarnya. Dia adalah konsep yang berdasarkan trend semasa. So mungkin pada future kalau kata kita nak menggunakan konsep industri sekarang, bila future nanti lagi 20 tahun ataupun lagi 30 tahun bila anak kita ambil alih untuk rumah tu, mungkin anak kita akan ubahkan suai sedikit mengikut kepada trend semasa waktu tu. So sebenarnya bak kata macam arkitek yang mula-mula lah yang find out benda ni, yang dia tengok benda ni terbengkalai saja, so dia naikkan estetik design tersebut untuk nampakkan lebih cantik, untuk dia diterima pakai oleh manusia pada ketika tu, and juga manusia pada ketika sekarang. Mungkin lagi 30 tahun mungkin akan ada perubahan daripada segi, sebab design ni akan sentiasa bertukar-tukar.
dia akan cepat sangat bertukar-tukar, ikut trend, ikut orang kata ikut perkembangan terkini sebenarnya design ni. So kalau kata lagi 30 tahun, design tu dah tak relevan dah untuk kita, selalunya kita akan ada penambahbaikan design dalam kita punya design kita yang sedia ada. So insyaAllah. Saya dah jumpa yang dekat Ipoh tu, sekeping tu, nama dia sekeping Kong Heng. So boleh Google. Boleh Google, salah satu sebenarnya konsep industri yang ada di Malaysia sebenarnya adalah di sekeping Kong Heng. Ini dijadikan tempat hotel sebenarnya. Untuk orang datang berehat-rehat, untuk dia masukkan dengan konsep industri, lepas tu dia masuk juga dengan landscape yang cantik dekat situ. So dia menarik perhatian orang datang untuk bermalam di tempatnya. So sebenarnya kita berada di penghujung live kita pada petang ini. So insyaAllah dengan perkongsian kami ini, insyaAllah akan memberi idea kepada anda, memberi inspirasi kepada anda untuk bagaimana anda nak create kepada design kepada rumah impian anda. And jangan lupa seperti biasa, kami nak ajak anda untuk join group Telegram kami di banner Plan Impian. And juga those yang telah enroll kepada kempen kita yang lepas, yang di mana mereka dapatkan plan RM29 itu, anda masih lagi berbaki 7 hari. 7 hari lagi untuk dapatkan rebate 200 kepada step yang nombor 2, iaitu melangkah kepada menjadikan rumah impian anda tu dinampak seperti reality, iaitu banner 3D di atas rumah impian anda. Okey, itu saja daripada Cik Yat untuk petang ni. Dan Cik Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.